Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini agenda Awani Malaysia memilih. Banyak kerusi parlimen panas yang kita berikan ataupun kita berdiskusi berkaitan dengan parlimen-parlimen tertentu. Tetapi antara perkara yang menjadi tumpuan apabila Khairy Jamaluddin berada di Sungai Buloh sebagai calon Barisan Nasional. Hari ini saya bersama dengan KJ. Terima kasih bersama dengan Esra Awani. Sebagai permulaan, banyak isu-isu panas dan juga soalan-soalan mungkin yang terarah kepada KJ di Sungai Buloh. Tetapi sebagai permulaan, bagaimana siri kempen KJ setakat ini menjelang mungkin 1 ataupun 2 hari sebelum hari pengundian? Terima kasih Ehsan. Saya telah cuba jumpa dengan setiap segmen pengundi. Di Sungai Buloh ni banyak segmen pengundi sebenarnya. Dia tidak homogeneous lah, sama. Ada yang duduk di kawasan gated community, ada yang duduk di rumah pangsa, ada yang rumah taman perumahan biasa, ada yang duduk di pinggiran bandar, luar bandar, dan komposisinya juga mirip Malaysia, 65% Melayu, Bumiputera, 20% Chinese, 10% Indian. Banyak masa perlu saya meluangkan selama tempoh kempen ini untuk berinteraksi face to face. 160,000 pengundi hampir. Tak mungkin saya jumpa semua, tetapi sekurang-kurangnya saya dapat mendengar dulu daripada pengundi tentang permasalahan mereka di Sungai Buloh. Kita jangan anggap di kawasan bandar ni tidak ada apa-apa masalah, terutamanya masalah kemudahan asas. Banyak sebenarnya masalah orang Sungai Buloh ini yang tak dapat diselesaikan. Dan saya telah juga cuba formulate perancangan saya dalam bentuk manifesto Kata Janji Sungai Buloh yang telah pun saya explain dan juga bentangkan kepada pengundi Sungai Buloh. Jadi pendekatan dia of course satu face to face, perjumpaan secara reality ataupun secara live, dan yang kedua adalah message saya yang saya cuba sampaikan melalui media-media sosial dan sebagainya. Dan daripada Rembau ke Sungai Buloh, temboknya berbeza. Tembok di Sungai Buloh sangat kukuh, konkret dengan jumlah majoriti yang besar dan sebagainya. Bagaimana KJ nak menepasi tembok itu ataupun meruntuhkan tembok itu dengan meletakkan nama KJ selaku orang yang menang di Sungai Buloh? Dua perkara di sini, Ehsan. Satu adalah dari segi strategi dan hala tuju parti saya, UMNO Barisan Nasional. Saya rasa UMNO Barisan Nasional mesti keluar daripada comfort zone. Mesti keluar daripada zon selesa dan zon selamat, iaitu tidak ada sesiapa pun pemimpin yang berani untuk pergi bertanding di kawasan bandar. Kalau itulah hala tuju kita, dan kita akan selama-lamanya jadi parti luar bandar lah, parti yang hanya akan bertanding di kawasan-kawasan selamat. Dan kita tidak akan resonate, kita tidak akan jadi relevan dengan majoriti rakyat Malaysia. 77% daripada rakyat Malaysia duduk di kawasan urban, itu kadar urbanisasi kita ataupun kawasan bandar. Jadi sangat penting untuk kita mencabar diri kita, parti, untuk kita cuba offer servis kita di kawasan bandar. Menang kalah itu memang ada pertandingan lah, tapi kita kena ambil risiko. Jangan hantar lightweight saja di kawasan-kawasan bandar. Kena hantar pemimpin parti, menteri di kawasan tersebut supaya kita hantar message we are serious about untuk mendapatkan sokongan daripada orang bandar. Yang kedua, peribadi. Saya usia 46 tahun. Dah 3 penggal jadi ahli parlimen di Rembau. Dah menerajui 3 kementerian. Lepas ni ada cita-cita yang lebih tinggi lagi untuk negara kita. Dalam hidup ni kena ada cabaran. Kalau kita sentiasa berada dalam zon selamat, kita tak berani untuk berdepan dengan cabaran yang lebih besar, maka kita tidak akan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik untuk rakyat. We will not grow as a leader. Dan pandangan dan worldview kita hanya worldview yang lama lah. Servis kawasan luar bandar, kawasan kampung, tak berani untuk datang ke kawasan bandar. Sebab itu saya menawarkan diri saya sebagai satu faktor semak dan imbang yang penting, check and balance yang penting. Sekurang-kurangnya saya boleh jadi suara orang Sungai Buloh, saya boleh jadi suara pengundi Sungai Buloh yang boleh membawa satu pandangan yang kontra terhadap establishment di Sungai Buloh ni lah. Establishment di Selangor ni semua harapan saja. So kena ada seorang fighter yang prihatin, yang berani melawan arus untuk mempercepatkan penyelesaian kepada
masalah orang Sungai Buloh ni. KJ, saya nak menarik satu survey daripada Hawaiian Institute Chinese Studies. Apabila meletakkan KJ antara pemimpin di tangga pertama dalam Barisan Nasional, kalau kita lihat antara calon-calon lain adalah daripada Pakatan Harapan, dan daripada situ kita melihat kepada KJ bukan meletak. Apa yang pengundi Cina ini lihat adalah dia melihat KJ sebagai seorang individu, bukan parti dalam Barisan Nasional. Apa komen KJ? Di Sungai Buloh ni ada kategori pengundi yang sentiasa sokong satu parti saja. Dia seperti automatik lah. Sungai Buloh ni kena sokong parti ni. Sejak kehadiran saya, alhamdulillah, ramai daripada pengundi ni dalam dilema. Sekarang ni sama ada dia nak undi parti ataupun dia nak undi calon. Dan saya telah maklumkan kepada mereka satu. Tak kisahlah kucing itu hitam ataupun putih, janji dia boleh tangkap tikus. Dan saya terbukti sebagai seorang menteri yang bekerja kuat sewaktu pandemik, even sebelum pandemik. I try to deliver. Saya cuba menyampaikan solusi dan juga hasil kerja saya untuk rakyat Malaysia selama ini sebagai Menteri Kesihatan, Menteri Sains, Menteri Vaksin, Menteri Belia dan Sukan. Dan saya rasa mereka tahu track record saya. Jadi tak kisahlah calon itu daripada mana, janji dia boleh solve masalah yang tersebut. Yang kedua, saya juga terbukti sebagai seorang yang boleh bekerjasama dengan sesiapa pun. Waktu program imunisasi di Selangor, saya kerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri Selangor. Saya tak nak politikkan isu ni. Pada awal ni adalah sikit pergeseran tentang siapa nak vaksin, siapa nak beli vaksin dan sebagainya. Saya call Menteri Besar, saya kata, Amir, jom, let's work together. Kita lantik coordinator, Ong Kian Meng, all opposition members. Tapi my friends, sebab saya rasa, saya bagi tahu kepada mereka, dalam keadaan tertentu, bila kita nak selesaikan masalah rakyat, especially during darurat, krisis ataupun masalah asas, kita perlu ketepikan politik dan kita perlu melaksanakannya. Jadi bila angin perubahan itu mula dirasai di Sungai Buloh, mungkin ada yang rasa ragu-ragu sikit, boleh ke saya undi calon daripada Barisan Nasional. Tapi saya maklumkan kepada mereka, yes, I am from Barisan Nasional, but I'm also somebody. Saya juga seorang yang ada proven track record, yang boleh kerjasama dengan pihak parti lawan, tetapi juga seorang yang mampu untuk menunaikan janji saya dan walk the talk. KJ, ada yang cakap, kalau saya tanya kepada KJ, ini adakah strategi KJ di Sungai Buloh bila cakap berkaitan dengan Yes Man, mungkin pembaharuan dalam UMNO tidak rosak seperti yang YB katakan, dalam masa yang sama ada statement-statement yang mungkin kontradik dari Presiden UMNO itu sendiri khususnya, YB? Saya rasa bukan hari ini saja saya buat demikian. Sejak saya lawan jawatan Presiden, ramai yang lupa yang saya lawan jawatan Presiden. Saya telah menentang Presiden yang sedia ada dalam pemilihan UMNO yang lepas. Dan saya walaupun ditawarkan dengan pelbagai jawatan, saya tidak mengambil. Walaupun saya akur dengan disiplin dan tata cara parti, tetapi saya berpendapat bahawa setelah kita belajar daripada pengajaran PRU yang ke-14, kita mesti jujur dan kita mesti cakap yang benar walaupun ia tidak disenangi oleh pucuk pimpinan parti. Sebab itu saya sangat jelas dengan orang Sungai Buloh yang nak tahu sama ada saya ni yes akan ikut 100% segala benda yang walaupun benda itu tak betul. Yang saya nak maklumkan bahawa tidak ada tak perlu dirisau perkara tersebut, ya. Walaupun saya menghormati dan memahami disiplin parti, tetapi kalau ada sesuatu yang memang melanggar dengan nilai dan juga aspirasi rakyat Sungai Buloh yang terang-terang tak betul, saya akan suarakan. KJ ada menyatakan dengan tetap pindiran bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri selepas PRU yang ke-15. Kenapa bukan Presiden Parti? Yang pertamanya, perkara tersebut mestilah dinyatakan secara jelas sebab sekarang ini dah masuk ke selekoh yang terakhir kempen. Naratif Pakatan Harapan mudah saja. Mereka dah tak cakap lagi dah tentang perancangan, tak cakap lagi dah tentang manifesto. Dia datang kepada satu naratif saja, iaitu
undi Barisan Nasional adalah undi Zahid sebagai Perdana Menteri. Dan inilah modal, satu-satunya modal. Kita dengar macam ucapan mana-mana pun harapan. Dia balik kepada itu. Tak ada benda untuk kawasan, tak ada benda untuk rakyat, tak ada benda untuk kesejahteraan, tak ada benda untuk perancangan bagi Sungai Buloh di Sungai Buloh ataupun di tempat lain. Itu yang dia cakap. Sebab itu saya kena clarify benda ni. Calon Perdana Menteri bukan Zahid Hamidi. Calon Perdana Menteri untuk Barisan Nasional adalah Ismail Sabri Yaakob. Perkara ini disebut oleh Datuk Zahid Hamidi sendiri. Jadi kita mesti kata dengan jelas supaya tidak ada kekeliruan langsung. Dan saya rasa Datuk Zahid pun faham bahawa oleh kerana beliau masih lagi berdepan dengan kes di mahkamah dan sebagainya, beliau tidak calonkan, tidak dipertimbangkan sebagai calon Perdana Menteri. Dan yang kedua, kita melihat bahawa Datuk Seri Ismail Sabri telah, walaupun dalam tempoh yang singkat, setahun lebih sahaja, tetapi telah mengemudi negara kita ini dengan baik. Pelbagai perubahan dari segi Akta Lompat Parti, dari segi pindahan perlembagaan untuk wilayah Sabah dan Sarawak, dari segi mengemudi negara kita keluar daripada pandemik, pertumbuhan ekonomi 14.2% dalam suku ketiga tahun ini. Ini bukan pencapaian yang kecil. Jadi ramai yang underrate, yang kata ini hanya Perdana Menteri sementara saja dan tidak akan jadi Perdana Menteri. Ya. Datuk Seri Ismail Sabri bukan Perdana Menteri Shopee tau, barang order dengan barang sampai lain. Barang order, Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Barang sampai, Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Full stop. End. So order sama, barang sampai pun sama. ini penting. Apabila ada dua perkara sebegitu, mungkin ada dalam kalangan melihat ada yang memomokkan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi, selepas itu Datuk Seri Ismail Sabri dan sebagainya. Bagaimana antara dua perkara ini, dua calon ini ataupun yang disebut oleh parti lawan dan sebagainya menjejaskan reputasi Barisan Nasional, terutamanya untuk menarik pengundi? Ialah seperti saya sebutkan tadi. Walaupun prinsipnya adalah innocent until proven guilty, kita kena ambil satu pendirian yang mana asas dia lebih tinggi, iaitu sesiapa yang ada ongoing case di mahkamah, ya, memang tidak sesuai untuk diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri. Itu prinsip asas dia. Di pihak sana pun ada juga pemimpin yang sedang mengalami ataupun sedang menjalani proses perbicaraan di mahkamah. Mereka bukan calon Perdana Menteri. Jadi kita nak ketengahkan calon Perdana Menteri. Yang kita nak bagi tahu kepada rakyat, dia tidak akan sibuk di mahkamah. Dia akan ada masa sepenuhnya untuk mentadbir negara. Sebab itu momokkan itu daripada harapan. Itu tujuannya, yang seolah-olah nak menakutkan pengundi, kalau undi KJ ni akan dapat yang ini. Sebab itu saya dengan jelas sebut, setiap kali saya cakap saya sebut, dan Ismail Sabri pun sebut 2 hari yang lepas bahawa when we win, bila kita menang pada 19 hari bulan, esok hari Datuk Seri Ismail Sabri akan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. KJ, apa yang KJ akan buat selepas menang di Sungai Buloh, terutamanya apabila bercakap berkaitan dengan pembersihan UMNO dan sebagainya yang berlaku dalam UMNO itu sendiri? Apa yang meletakkan hala tuju KJ dalam istilah pembersihan ini? Mungkin istilah yang lebih tepat adalah rejuvenasi. Seolah-olah pembersihan itu memberi implikasi satu parti itu perlu dibersihkan. Parti UMNO, bagi saya sebagai ahli yang setia, tidak ada masalah. Dari segi perjuangan kita, dari segi prinsip kita, dari segi keahlian dia. Cuma kita kena nampak ada rejuvenasi dalam saf kepimpinan UMNO itu sendiri. Kena menampakkan bahawa UMNO ini melalui proses di mana semua calon-calon muda, semua calon-calon baru ini bukan saja diundi dan diterima oleh rakyat, tetapi kelak dalam pemilihan parti, mereka juga dapat tempat dalam struktur hierarki parti. Barulah rakyat nampak kita pilih orang muda, kita pilih calon baru daripada UMNO dengan kesegaran, dengan pandangan yang lebih progresif, dan selepas itu UMNO angkat mereka sebagai pemimpin dalam parti. Sebab kita kena faham bahawa dalam politik ni penerimaan rakyat, penerimaan parti dua-dua penting. Jadi itu yang saya maksudkan, dan saya rasa bila kita melihat ada penerimaan daripada rakyat nanti,
saya di Sungai Buloh, Datuk Seri Ismail sebagai Perdana Menteri dan juga semua calon-calon yang baru ni, maka parti akan follow dan kita akan melihat satu kesegaran yang luar biasa dalam UMNO selepas ini. KJ, ada satu perkara adalah bila kita meletakkan ataupun melihat calon-calon yang muda, calon-calon yang bersemangat seperti KJ khususnya. Bagaimana untuk kita meletakkan ini adalah satu bentuk pembaharuan yang perlu ada dalam setiap parti, bahawa pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin muda ini perlu diketengahkan dalam memastikan bahawa lingkungan parti itu ataupun lingkungan politik itu berada cukup kuat, berada dalam keseimbangan yang boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ya, dalam hal ini saya nampak pemilihan calon kita bagus. Sebab walaupun ada suara-suara dalaman yang melihat bahawa ada calon-calon lama yang telah digugur dan ketidakpuasan hati dan sebagainya, tapi dalam hal ini risiko yang telah pun diambil oleh pucuk pimpinan parti bagus. Kerana banyak, saya rasa majoriti daripada kursi adalah calon baru. Tak semestinya calon muda, tetapi sekurang-kurangnya calon yang baru yang tak pernah menjadi wakil rakyat. Ini penting sebab bila kita dapat calon baru, dia eager, dia bersungguh-sungguh untuk membuktikan diri mereka. Kadang-kadang bila kita dah pegang satu jawatan tu dah 5-6 penggal, kita dah buat benda yang sama saja. Kita tidak berani untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi saya harap bahawa dengan strategi ini ia akan memberi keyakinan kepada rakyat bahawa Barisan Nasional ni okeylah, bukan saja KJ di Sungai Buloh, tapi di kawasan-kawasan lain juga dia berani untuk letak bukan warlord lah, tetapi orang biasa, pemimpin baru untuk menawan hati rakyat di sini. Cukupkah seorang KJ dalam UMNO? Perlukah ada KJ lain yang sama-sama dengan KJ? Dalam politik dan juga dalam mana-mana parti politik, kesilapan yang paling besar adalah untuk kita menaruh harapan kepada seorang insan saja. Kalau kita hanya menaruh harapan kepada seorang insan selama puluhan tahun untuk jadi Perdana Menteri, there's something wrong there. Kena ada ramai yang boleh menjadi pelapis. If you have been supporting one person who's been waiting to be Prime Minister for the last 20 to 30 years, there's something wrong there. Selepas ini mungkin kita akan lihat pemilihan pucuk pimpinan dalam UMNO selepas PRU yang ke-15. Adakah KJ akan mengulangi apa yang KJ buat sebelum ini untuk bertanding sebagai Presiden? Itu soalan untuk kemudian hari. Saya pun dah sebut satu dua perkara berkenaan dengan pemilihan parti. Biarlah kita selesaikan pemilihan parti selepas pilihan. Yang penting kita menang sini dulu. Saya nak menang di Sungai Buloh sebab saya nak buktikan kita boleh menang di kawasan bandar. Tetapi tak cukup untuk saya menang di Sungai Buloh. Ramai yang kata saya nak menang di Sungai Buloh, lepas tu cita-cita saya nak jadi Perdana Menteri, saya sibuk untuk nak jadi Perdana Menteri. Tidak, saya nak menang di Sungai Buloh. Lepas tu saya nak urus Sungai Buloh dengan baik. Nak tunjuk bahawa calon BN boleh mengurus kawasan bandar dengan baik walaupun dalam kubu dalam negeri pembangkang. Dan cita-cita saya untuk jadi Perdana Menteri ini 5-10 tahun lagi. Tapi saya nak buktikan di Sungai Buloh dulu. Let's start di Sungai Buloh. Bukti itu akan kita saksikan dan juga pengundi-pengundi akan dapat lihat selepas ini. Tetapi apa yang menjadi masalah Barisan Nasional di kawasan urban seperti di Sungai Buloh? Yang pertamanya adalah semenjak mungkin tahun 2008 dan benda ni menjadi lebih teruk sewaktu tsunami tahun 2018. Kita, of course, perkara asas adalah masalah defisit kepercayaan. Ini memang masalah tahap kepercayaan orang bandar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Yang kedua, usaha untuk mengurangkan defisit itu tidak dilaksanakan dengan serius. Sebab tolak ke tepi satu dua poket urban di mana ada orang kuat Barisan Nasional yang boleh engage dengan pengundi bandar. Contoh Johari Ghani di Titiwangsa. Tak banyak. Sebab yang lain semua bukanlah national leaders. Macam saya sebutkan tadi, national leaders dalam Barisan Nasional lebih cenderung untuk pergi ke kawasan luar bandar. Jadi kita tukar pendekatan daripada sekarang. Whatever happens lah. Kita mesti setiap kali ada pilihan raya, kita mesti ada pemimpin nasional
yang lebih berani untuk engage pengundi di bandar. Setengah benda yang mereka tak puas hati ni mungkin perkara yang betul, yang perlu kita perbetulkan. Setengah benda mungkin persepsi. Tetapi yang penting adalah ada heavyweight untuk engage dengan mereka. Kalau kita setakat hantar calon-calon biasa saja di kawasan-kawasan panas ni, sorry to say lah, mungkin pengundi anggap tak serius. Dia pun hantar calon yang bukannya heavyweight. Dia mungkin tidak menghormati pandangan kita. Sebab tu dia tak bother dengan kita. Dan kita tengok sama ada mereka pilih calon ataupun mereka tak pandang calon pun, dia just automatic bagi. Saya rasa orang bandar dia akan fikirkan benda ni. Dia kata parti mana yang serius untuk meletakkan a serious candidate. Selepas menang mungkin di Sungai Buloh, apa perkara utama dan juga perkara yang perlu didulukan oleh KJ untuk dibuat isu utama yang dibelenggu ataupun membelenggu Sungai Buloh ni? Kita bahagikan kepada mungkin 3 kategori lah. Yang pertamanya adalah masalah kemudahan asas di kawasan. Di bandar ni, masalah kemudahan asas di setempat, in situ, sebenarnya banyak. Sebab saya nampak perancangan bandar, perancangan aliran trafik, perancangan pembangunan perumahan agak tidak teratur dan tidak tersusun. Disebabkan itu, ramai yang jumpa saya kata, minta tolonglah diadakan koordinasi dengan kerajaan negeri, dengan PBT supaya perancangan ataupun hala tuju perancangan di Sungai Buloh ini lebih jelas, lebih teratur. Kadang-kadang saya melihat, saya dengar pandangan daripada Persatuan Penduduk, dia kata tiba-tiba satu projek baru perumahan diluluskan dengan kepadatan yang sangat-sangat besar atau sangat padat, berhampiran dengan kawasan yang dah ada, yang menyebabkan kesesakan jalan yang sangat teruk dan serius. Ini sebagai contoh. So, kemudahan asas, peparitan, isu banjir. Ada yang kata ini bukan kerja ahli parlimen. Ahli parlimen bahas, legislate. Tapi takkanlah ahli parlimen nak tengok saja dan kata, oh sorry, saya nak kena debate di parlimen. No, ahli parlimen kena buat servis dan juga kena menggubal dasar dan undang-undang. Sorry to say, itulah tugas ahli parlimen di Malaysia. Ya, walaupun ada DUN, tapi ahli parlimen ada peranan juga untuk koordinat. Yang kedua adalah masalah harian. Tak kiralah dia di Sungai Buloh ataupun di tempat-tempat lain. Masalah ekonomi, masalah inflasi, masalah pekerjaan. Walaupun sekarang ni pemulihan ekonomi rancak, kita nak kena pastikan bahawa 14.2% KDNK pertumbuhan itu diterjemahkan dalam bentuk peningkatan dari segi pendapatan, dari segi pekerjaan, dari segi peluang perniagaan. Saya promote perniagaan di Sungai Buloh, saya promote kemahiran di Sungai Buloh. Dan janji dalam Barisan Nasional Manifesto kita padu, this is very interesting lah. Tapi janji ni masalahnya ramai yang tak sebut tentang janji ni, iaitu basic assisted income. Jadi kalau pendapatannya 1,500, kita akan figure out macam mana kerajaan dapat top up supaya pendapatan itu 2,200. Itu game changer bagi saya untuk diterjemahkan di peringkat setiap kawasan, termasuklah di Sungai Buloh. Dan ketiga, the future of Sungai Buloh. Kita kena fikirkan soal masa depan Sungai Buloh. Saya bentangkan lestari Sungai Buloh, green Sungai Buloh, supaya kita memelihara kawasan hijau, supaya kita promosikan urban agriculture, supaya kita promosikan renewable energy, digital Sungai Buloh. Bukan sekadar akses kepada 5G, tetapi juga apa yang kita nak buat dengan 5G ni. Program untuk anak muda, program coding untuk anak muda, program online, perkakas-perkakas digital untuk anak-anak muda. Jadi ini semua yang menjadi perancangan teliti saya untuk Sungai Buloh. Is it ambitious? Yes, ambitious. Tapi saya rasa orang Sungai Buloh dahagakan kepada perubahan. Dan kalau sekadar saya datang ke sini cakap, ya undi KJ, saya rasa mereka pun tak ingatlah. Sebab saya nak kata, inilah yang saya nak buat untuk Sungai Buloh selepas ini. Dan juga KJ ini akhir sekali. Sekiranya mana-mana parti utama tidak berada dalam kelompok majoriti ataupun tidak mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan, apa pandangan dan juga mungkin yang KJ rasakan yang perlu dilakukan BN pada ketika itu? Pertamanya, saya harap Barisan Nasional akan mencapai majoriti mudah untuk mentadbir negara ini tanpa perlu kita berbincang tentang satu post electoral
coalition ataupun satu koalisi selepas pilihan raya. Ini lebih stabil. Ini lebih stabil. Kalau kita nak kestabilan dan kita perlu kepada stabilan setelah 4 tahun ketidakstabilan politik, pandemik, kegawatan ekonomi dan sebagainya. Tetapi jika tidak ada satu coalition parti yang mampu untuk cross the line, maka perlu ada perbincangan. Dalam hal ini satu saja saya minta kepada pimpinan parti, ketepikan ego, kita cari formula yang terbaik. After all, di bawah pimpinan Ismail Sabri, kita melihat bagaimana 1 tahun kita aman sebab ada MOU antara kerajaan dan juga pembangkang pada waktu itu. Mungkin formula dia adalah gabungan untuk menubuhkan kerajaan. Mungkin formula dia adalah MOU, genjatan senjata tentang perkara-perkara yang penting, so that government boleh, kerajaan boleh mentadbir negara dengan stabil untuk masa yang akan. Of course akan ada pandangan yang berbeza. Kadang-kadang mereka akan bantah di parlimen dan sebagainya. Tetapi kita boleh merangkakan satu formula yang menjaga kestabilan negara. Baik, terima kasih Khairi Jamaluddin, calon Sungai Buloh. Kita banyak bercakap berkaitan dengan bagaimana realitinya sekarang ini, dan pastinya Parlimen Sungai Buloh ni antara yang kita akan tunggu untuk kita tahu keputusannya. Dan ini antara perkara yang bukan saja kita lah, tetapi seluruh rakyat Malaysia, walaupun bukan parlimen di Sungai Buloh, tapi orang nak tahulah KJ menang atau tak di Sungai Buloh. Itu antara perkara penting. Terima kasih KJ meluangkan masa bersama dengan Astro Awani. All the best kami ucapkan. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Kepada anda, jangan lupa untuk keluar mengundi pada hari pengundian pada 19 hari bulan ini. Sekian dulu agenda Awani Malaysia Memilih. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.